Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk kali ini, kita masih lagi dalam tarikh pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Dan cikgu akan fokuskan kepada contoh-contoh soalan menyebabkan aplikasi. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, dalam suatu pemilihan pengawas sekolah, kebarangkalian bahawa Abu dan Bala dipilih masing-masing ialah 2/5 dan 1/3. Hitung kebarangkalian bahawa hanya Abu dipilih sebagai pengawas sekolah dan yang kedua, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka yang dipilih sebagai pengawas sekolah. Okey. So, Abu dan Bala. Okey, untuk Abu, kita buat jadual lah ya. Untuk Abu dipilih 2/5, maka tidak dipilih 3/5. Ini adalah peristiwa pelengkap lah. Kalau kamu nak tahu macam mana cari, satu tolak kebarangkalian dipilih. So, dapat 3/5. Untuk Bala, ini kebarangkalian dia. Dipilih 1/3, tidak dipilih 2/3. Kamu kena tahu perkara ini dahululah. Ini maklumat yang kamu dapat. Okey. So, kita gabungkan jadual tadi. Macam ni. Untuk Abu dan Bala, dipilih tidak dipilih. Ya. So, kita hanya nak Abu sahaja yang dipilih sebagai pengawas. So, P hanya Abu dipilih. Hanya Abu dipilih. Okey, maksudnya Abu dipilih, Bala tidak dipilih. Abu dipilih, Bala tidak dipilih. Maksudnya Abu dipilih dan Bala tidak dipilih. Okey, ingat cikgu sebut tu dan. Ya. So, bila dan kita kena darab. Darab kebarangkalian yang cikgu highlight ni. Cikgu petakan ni. Okey. Sebab dia Abu dipilih dan Bala tidak dipilih. Kalau dan itu adalah darab. So, kita darabkan sajalah 4/15. Okey, next. Kita masih guna jadual yang sama. Tapi kali ini sekurang-kurangnya seorang dipilih. Okey, salah satulah. Sekurang-kurangnya seorang dipilih. Barangkali Abu dipilih, Bala tidak dipilih. Atau Abu tidak dipilih, Bala dipilih. Atau Abu dipilih, Bala pun dipilih. Maksudnya kita tak nak kebarangkalian kedua-dua tidak dipilih lah. Okey? Kedua-dua tidak dipilih, kita tak nak. Yang lain kita nak. Okey? Sebab sekurang-kurangnya seorang. Maksudnya sekurang-kurangnya seorang boleh lebih. Boleh dapat dua-dua. Okey? So, cikgu ubah dari perkataan atau. Okey? Cikgu ubah pergi tambah. Atau maksudnya tambah lah. Tambah. Okey? So, bila tambah, kita akan tambahlah setiap satunya. Yang dalam kurungan ni kita kena darab lah. Abu dipilih. Yang ni. Dengan Bala tidak dipilih. Yang ni. Kita darab. Okey. Kita tambah dengan Abu tidak dipilih. Ni pula. Dan Bala dipilih. Okey. Kita tambah. Okey. Next, kita tambah lagi dengan Abu dipilih. Kali ni. Abu dipilih. Bala pun dipilih. Okey, tambahkan yang itu. Hasil darab dia. Okey. So, selesaikan dapat 3/5. Kena darabkan setiap satu dahulu. Sebaik-baiknya kamu letak kurungan lah. Supaya kamu tak confuse lah. Letak kurungan. So, kamu tahu dia adalah pengiraan. Utamakan yang kurungan dahulu. Okey. Mudah saja kan? Okey, kita lihat soalan seterusnya. Kebarangkalian Rita lulus dalam biologi, kimia dan fizik ialah 1/5, 3/4 dan 2/3. Hitung kebarangkalian bahawa dia lulus. Yang pertama, kimia sahaja. Yang kedua, lulus semua subjek. Yang ketiga, lulus kurang-kurangnya satu subjek. Kamu lihat cikgu dah sediakan jadual di sini. Okey, cikgu tak gunakan rajah pokok lah. Kali ni cikgu tunjuk dalam bentuk jadual. Tapi cikgu akan guna contoh lain menggunakan rajah pokok lah. So, yang ini cikgu tunjukkan sebab peristiwa pelengkap. Kita tengok ya, biologi, kimia, fizik lulus ada dia dah bagi. So, untuk cari kebarangkalian gagal adalah pelengkap. So, 1 tolak 1/5, 4/5. Okey. 1 tolak 3/4, 1/4. Dan fizik 1 tolak 2/3, 1/3 adalah gagal. Ya. So, sekarang kita selesaikan. Dia nak lulus kimia sahaja. Okey. P lulus kimia sahaja. Dan cikgu harap kamu sedarlah ada huruf P depannya. P ni is probability. Ataupun kebarangkalian. Kita tak guna huruf K. Kita memang guna huruf P. Okay, P untuk lulus kimia sahaja. Maksudnya, kebarangkalian dia, biologi gagal, kimia lulus, fizik gagal. Okay, macam ni lah. Bio gagal dan kimia lulus dan fizik gagal. Dan. So, ni biologi gagal dan kimia lulus dan fizik gagal.
So, bila done, kita akan darabkan semua yang cikgu petakan ni. Darabkan semua, kamu akan dapat 1/5. Mudah ya? Seterusnya, kita nak lulus semua subjek. Lulus semua subjek, biologi lulus, dan kimia lulus, dan fizik lulus. Okay, done. Semua. Ni. So, kita darabkan semua. Jawapan dia 1/10. Okay? Kamu boleh tekan kalkulator kamu untuk dapat jawapan. Ataupun siapa yang suka buat cancelling ni. Ni 3 boleh cancel. Okay, 1 darab 2, 2. 5 darab 4, 20. So, sebenarnya ni 2/20. Permudahkan 1/10. Always simplify. Okay? Mesti kamu permudahkan. Jangan biarkan dia dalam bentuk tidak termudah. Okay, next. Lulus sekurang-kurangnya 1 subjek. Lulus sekurang-kurangnya 1 subjek. Okay? Maksudnya, kita tak nak dia gagal semua. Kita nak lulus sekurang-kurangnya 1 subjek. Mungkin dia boleh lulus 2 subjek. Mungkin dia boleh lulus 3 subjek semua. Okay? So, kita, sebab dia banyak sangat kemungkinan dia, mudah kita ambil peristiwa pelengkap. 1, tolak kebarangkalian gagal semua. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Bila kes macam ni, kamu rasa macam banyak sangat dia punya kesudahan, kita fikirkan peristiwa pelengkap. Okey? Pelengkap. Ingat tu. So, kita akan tolak. 1 tolak kebarangkalian gagal. Ni gagal ni semua. Okey? 1 tolak 4/5 darab 1/4 darab 1/3. Okey, darabkan dulu. Dapat kesudahan dia. Dapat kebarangkalian dia. 1 tolak dia. 14/15. Okey? Ingat bila kamu rasa macam banyak sangat kemungkinan, kalau melibatkan sekurang-kurangnya ni, kamu terus fikirkan peristiwa pelengkap ya. 14/15. Okey, next. Terdapat 5 helai blaus hitam, 7 helai blaus biru dan selebihnya blaus putih dalam sebuah almari. Sehelai blaus dipilih secara rawak dari almari itu. Jika kebarangkalian memilih sehelai blaus biru atau blaus putih adalah 2/3, cari bilangan blaus putih dalam almari itu. Okey, blaus putih ni kita tak tahu bilangan dia. Okey, tak tahu andaikan dia lah X ke, okey. Lepas tu, seterusnya cari kebarangkalian memilih sehelai blaus hitam atau blaus putih. Okey, mula-mula pilih satu je. Okey. Next ni nak pilih kebarangkalian hitam ataupun putih lah. Salah satunya lah. Okey, masih pilih satu. Okey, kita akan buat rajah pokok. Okey, kali ni kita perlukan rajah pokok. Kita ada 3 warna. So, kita buat 3 cabang. Hitam, B biru, P adalah putih. Barangkalian memilih baju blouse tadi. Okey, untuk hitam kebarangkalian dia 5/12 tambah X. Okay, kenapa 12 tambah X? 5 tambah 7, 12. Putih cikgu tak tahu. Cikgu andaikan putih adalah X. Cikgu andaikan putih ini adalah X. Ya, putih X. Tak tahu berapa bilangan. So, tu jadi 12 tambah X. Okey. Next, untuk biru. Biru adalah 7/12 tambah X. 7 per jumlah keseluruhan baju dalam almari 12 tambah X. Putih, X per 12 tambah X. Okey, ini kebarangkalian dia. Okey, sebenarnya boleh letak dekat dia punya cabang ni. Tapi saya tak muat, cikgu letak ke tepi lah. Alright, so jom kita jawab soalan pertama. Jika kebarangkalian memilih sehelai blaus biru atau blaus putih adalah 2/3. Dia dah bagi tahu kebarangkalian dia. Cari bilangan blaus putih. Dia nak minta kita cari bilangan. Okey. So, kita dah diberi maklumat blaus biru atau blaus putih adalah 2/3, ya. Maksudnya atau adalah union, kesatuan, di mana atau juga merujuk kepada simbol tambah lah. Ya, tambah. Maksudnya blaus biru, kebarangkalian blaus biru ni tambah dengan blaus putih. Ya, macam ni. Ya, kita salin je. 7/12 tambah X tambah X/12 tambah X adalah sama dengan 2/3. Okey, lihat penyebut dah sama. Bila penyebut dah sama, kita boleh sekalikan je lah. Maksudnya 7 tambah X per 12 tambah X sama dengan 2/3. Okey, di sini akan mula masalah untuk siapa yang tidak mahir dengan algebra. Kamu kena buat peneraban silang di sini. Okey, dapat macam ni. Macam mana cikgu buat darab silang? Bila kita boleh buat peneraban silang apabila satu pecahan sama dengan satu pecahan. Okey? Kalau yang macam ni tak boleh lagi lah. Kamu kena darab satu-satu kan? Okey, mudah bila gini. Tengok. 3 ni kamu kena darab semua dengan yang ke atas.
Itu yang jadi 3 darab 7 tambah X. Sama dengan 12 tambah X ni darab semua dengan 2. Cikgu jadikan 2 ni dekat luar lah. Senang kan bila nombor dekat luar. 2 darab 12 tambah X. Mudah kita nak selesaikan lah bila nombor yang di luar kan. Okey. So, darab setiap satu lah. 3 darab 7, 21. 3 darab X, 3X. Sama dengan 2 darab 12, 24. 2 darab X tambah 2X. Kita kumpulkan X dan kita kumpulkan nombor bulat sekali. So, 3X ni belah kiri, positif. 2X ni belah kanan. Dia positif tapi dia kecil. So, yang kecil ni kita bawa pergi kiri. So, 3X tolak 2X. Kita bawa dia jadi negatif lah. So, 21 pun pergi kanan pun jadi negatif lah. Ya. So, kita dapat jawapan dia X adalah 3. Maksudnya ada 3 helai blouse putih. Okey. So, bila kita dapat X 3 helai, kita boleh kemaskini kita punya rajah pokok. So, 5 per 15, 7 per 15, 3 per 15. Alright. Barulah kita kira soalan kedua. Kebarangkalian memilih sehelai blouse hitam atau blouse putih. Atau. So, kesatuan which is kita tambahlah nanti ya. Hitam tambah dengan putih. 5 per 15 tambah 3 per 15, 8 per 15. Ya, mudah sangat. Okey. Contoh seterusnya. Satu permainan golf mempunyai lubang berbentuk petak-petak segi empat sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Ini dia. Bila bola golf akan masuk ke dalam petak A, B, C atau D secara rawak. Dengan memberikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan, hitung 3 tempat perpuluhannya, 3 decimal places. Kita kena hitung, pertama, kebarangkalian A persilangan B, 2, kebarangkalian A kesatuan B, yang ketiga, kebarangkalian A sahaja, yang keempat, kebarangkalian B sahaja. Okey, maksudnya B sahaja luar ni lah, A sahaja luar ni je. Okey, ingat ni ada kita punya kawasan yang besar ni, dia punya padang golf tu lah. Okey, soalan seterusnya antara petak A, B dan C, yang manakah mempunyai kemungkinan paling tinggi untuk bola golf masuk? Berikan sebab anda. So, kita bila melibatkan bentuk macam ni, kebarangkalian melibatkan luas lah. So, kita kena kira luas setiap rantau lah. Okey, tengok. Okey, kita buat pengiraan di bawah. So, yang pertama kita nak A persilangan B. Ini A persilangan B. Andai kata A ni petak besar ni lah. B di sini. So, persilangan dia adalah pada petak C. Ni petak C ni. Cikgu dah highlight ni. Kita nak cari kebarangkalian C. Kebarangkalian bola golf masuk ke dalam petak C. Okey, berbanding keluasan keseluruhan padang golf. So, kita kena cari petak ni, luas petak C dan luas keseluruhan. So, luas petak C, 20 ni sisi segi 4 ni kan. 20, so tolak 12 lah. Kita akan dapat panjang belah sini. Yang sini pun sama, 20 tolak 12, iaitu 8 darab 8 lah. So, 64 adalah luas bagi C. Untuk luas keseluruhan petak, 65 kali 65, iaitu 4225. Okey, settle, dah dapat dah. So, kita boleh terus kira, di mana kebarangkalian A persilangan B sebenarnya adalah mewakili kebarangkalian bagi rantau C sahaja. Iaitu 64 per 4225. Kita permudah, kita nak dalam perpuluhan, 3 tempat perpuluhan, 0,015. Okey. Seterusnya kita nak A kesatuan B. A kesatuan B ni semua ni. Semua ni. Okey. Dan kamu juga tahu di antara A dan B ini, dia ada persilangan di mana kamu dah belajar. Okey, ada persilangannya, kamu dah belajar peristiwa eksklusif dan tidak saling eksklusif. So, yang ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif di mana dia ada persilangan. So, untuk mencari kebarangkalian yang dia minta, kamu kena kira kebarangkalian setiap rantau itu tolak persilangan antara mereka. Ni cikgu flashback balik lah. Takut kamu dah lupa kan. Okey, kita akan guna rumus ni ya. So, kita kena cari luas petak A. Iaitu 25 darab 25. Next, kita kena cari luas petak, 625. Seterusnya luas petak B, 20 kali 20, iaitu 400. Okey, kita dah tahu yang keseluruhan petak adalah 4225 lah. Ya, dah tahu.
Okey, untuk A kesatuan B, ia adalah 625 per 4225 tambah 400 per 4225. Okey, itu settle dah A dan B. Tolak persilangan. Persilangan ni kita dah kira soalan pertama tadi kan, iaitu 64 per 4225. So, kita dapat 0.227. Ya, mudah sahaja. Okey. Yang penting kamu kena tahulah dia nak guna rumus yang mana. Sebab dia ada persilangan. Sebab tu kita kena guna rumus ini. Okey, tidak saling eksklusif. Non-mutually eksklusif. Okey, seterusnya. Kita nak menjawab soalan ni, kita perlukan luas bagi A. Tapi kita nak A sahaja. A sahaja di mana maklumat kita dah tahu. Luas petak A keseluruhan yang ini adalah 625. Luas petak C yang kecil 64 dan keseluruhan dia 4225. So kita nak yang A sahaja. Ni je. Tak termasuk yang C. C ni tak mau. Okey. Kita nak yang A yang kuning ni je. So kebarangkalian untuk A sahaja adalah 625 per 4225. Kita kena tolak dengan yang kecil ni. Ya, tolak ini ya. Sebab ini keseluruhan. Tolak persilangan ni. Kita tak mau dia. Kita nak yang kecil, yang kuning ni je. So, kita dapat 0.133. Ataupun kamu boleh je kira awal-awal. 625 tolak 64. Dapat jawapan, kamu perkan dengan 4225. Jawapan kamu akan sama. Ingat, 3 tempat perpuluhan ya. Soalan seterusnya melibatkan dia nak PB sahaja. Ni sahaja. Sama macam kaedah yang tadilah. Okey. Kita akan tolak dengan C. B yang penuh, tolak C. Okey, 400 per 4225. Tadi kita dah kira 400 ni. Per 4225. Tolak 64 per 4225. So, jawapan kita 0.080. Kalau kamu bagi 0.08, jawapan kamu kira salah ataupun tak dapat markah akhir. Sebab dia minta 3 tempat perpuluhan. Okey, so tambahlah kosong kat belakang. Right? Senang. Dan seterusnya kita nak tentukan yang mana mempunyai kemungkinan paling tinggi untuk bola golf masuk. So kita list balik. Kebarangkalian A sahaja sini 0.133. Untuk B sahaja 0.080. Untuk C yang kecil ni 0.015. So yang mana lebih tinggi adalah petak A. A sahaja. Tengok luas pun kita tahu ya. Maka petak A kerana kebarangkaliannya adalah yang paling tinggi. Untuk pelajar DLP, plot A because the probability is the highest. Begitu sahaja. Right? So, kita dah selesai untuk beberapa contoh ini. Dah menyelesaikan masalah melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay? Pertama, kamu perlu memahami masalah lah. Fahamkan masalah. And then rancang strategi. Kamu nak guna rajah pokok ke, nak guna jadual ke, adakah ini melibatkan peristiwa pelengkap ke tidak. Okay? Kena fahamkan betul-betul. Lepas tu baru kita buatlah strategi kita tu yang mana kita nak. Right? So, kita akan lihat lebih banyak contoh selepas ini di video yang seterusnya. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.